Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan yang berhormat barisan kepimpinan tertinggi di semua peringkat, para hadirin, muslimin muslimat, anak muda. Saya tidak menjangkakan untuk bercakap sebagai giliran yang pertama sebenarnya, sebab kalau dalam jadual yang kedua. Namun anak muda harus berani menyahut cabaran. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Anak muda, harapan semua. Harapan negara, bangsa dan agama. Anak muda telah bersedia, ledakan suara akan bergema. 5 touch points mewakili suara anak muda saya bawakan untuk diteliti, untuk dijadikan penilaian, dan mungkin juga boleh jadi satu penanda aras sejauh mana sebenarnya suara anak muda ini benar-benar dapat memberi kesan dalam melestari perjuangan dalam pekerjaan yang dibawa oleh PAS Selangor itu sendiri. 10 minit saya tekankan juga jam di depan saya. Menjuarai isu anak muda. Yang pertama, barisan pimpinan, dalam kehidupan hari ini kita melihat bagaimana anak-anak muda yang sepatutnya menjadi dan sememangnya harapan untuk memastikan pembangunan negara dalam tempoh yang akan datang, yang mana dijangkakan pada 2040 seramai 41 juta penduduk Malaysia dijangkakan akan ada di bumi Malaysia ini, dan mungkin juga bertambahan yang meningkat di Selangor ini. Maka anak muda lah antara mereka yang akan mewarisi kepimpinan yang sedia ada ini. Namun begitu, apa yang kita lihat hari ini, kezaliman pemerintah seakan-akan tidak memandang akan anak muda ini sebagai aset yang penting. Yang mana kalau kita lihat pada buku Dasar Belia Selangor, statistik pada 2013 menunjukkan seramai 2,780 juta anak muda ada di Selangor, dengan kadar pengangguran di kalangan anak muda adalah seramai 3.9%. Anda boleh kira sendiri, boleh congak sendiri dengan masa yang terhad ini, berapa daripada 2.700.000 tersebut. Ada yang baru habis belajar dan sebagainya. Ini golongan anak muda. Kalau ikut dasar yang baru, sehingga umur 35 tahun adalah anak muda. Golongan sasar yang diletakkan oleh kerajaan negeri di bawah Exco Belia. Yang mana anak muda ini akan mewarnai politik dan juga kelestarian, kemakmuran di negeri Selangor ini. Kita melihat anak muda kurang diberi penekanan, antaranya dalam isu perumahan, dalam isu pekerjaan, dalam isu pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan itu, kami mewakili 3PS ataupun 3PS ingin mencadangkan agar apa-apa skim yang ada, terutama selepas daripada bajet 2017 ini, yang mana kita telah menunjukkan bahawa tahun ialah tahun belanja Selangor, yang mana pelbagai bajet dan juga pelbagai skim dan tawaran kita nampak disediakan. Kami mohon agar diberikan lorongan dan dorongan, channelkan lebih kepada anak muda. Contoh skim perumahan, saya menyambut baik antaranya skim sewaan, yang mana 30% dikatakan akan diberikan, dipulangkan sewaan agar dengan 30% daripada sewaan bantuan daripada kerajaan negeri tersebut melalui exco kita akan berikan kepada peluang kepada mereka ini mampu memiliki rumah Selangorku. Tawaran dalam bentuk skim rumah pertama, bantuan perkahwinan. Kita bersyukur ada yang dikatakan intensif perkahwinan 500. Namun saya kira perlu lebih dikaji. Itu lebih berbentuk insentif selepas perkahwinan. Bagaimana hendak dibentuk anak-anak ini, anak-anak muda ini, seperti mana di Kelantan. Saya dapat cerita daripada khabar berita daripada rakan saya di sana, Adi diberikan skim bantuan pinjaman, bantuan kewangan untuk anak-anak muda yang ingin mendirikan rumah tangga. Jadi mungkin boleh diambil penekanan di situ. Yang keduanya, anak-anak muda kita sedar mereka ini lebih gemar dengan aktiviti fizikal. Bagaimana bola sepak fenomena baru-baru ini dengan Selangor menyaksikan anak muda membawa suara
Misalnya bola sepak Selangor. Saya ambil contoh bola sepak yang paling dekat di hati kita dan anak muda. Yang mana gagal menunjukkan prestasi yang konsisten. Walaupun memangnya kita telah masuk ke final Piala Malaysia sebelum ini. Namun di peringkat akar umbi, tidak ada penekanan diberikan. Jadi kita melihat bahawasanya institut ataupun pembangunan anak muda melalui bidang sukan ini perlu diturun ke peringkat akar umbi, terutama di sudut fasiliti. Kita lihat bagaimana fasiliti-fasiliti yang ada di PBT gagal memberikan rasa keterujaan untuk anak-anak muda menggunakan fasiliti yang ada di peringkat PBT sendiri. Saya ambil contoh di tempat saya di Sepang. Walaupun kami ada stadium, namun kita perlu mengenakan bayaran tinggi terutama untuk anak muda. Jadi, wajar atau tidak, saya kira idea ini mungkin boleh dibawa. Iaitu mewujudkan satu pusat komuniti anak muda ataupun belia. Yang mana di situ kita boleh letakkan di situ Institut Kepimpinan atau Akademi Pembangunan Sukan untuk anak-anak muda, diletakkan satu tempat dan kalau boleh dibangunkan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan seperti di stadium dan sebagainya. Kita ada kawasan yang besar di Stadium Malawati Shah Alam. Namun semuanya seakan-akan ada penswastaan. Ya, kita tahu boleh memberi perolehan kepada PBT. Namun sejauh mana anak-anak muda ini mampu untuk berada di sana. Kita lihat bagaimana tempat swasta, gelanggang futsal dan sebagainya menjadi tumpuan untuk anak-anak muda berada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan sosial anak muda. Anak muda hari ini gemar, bahkan media sosial lebih dekat dengan mereka. Sejauh mana kepimpinan hari ini, kepimpinan kita di peringkat pemudanya, di peringkat PAS Selangornya, benar-benar menggunakan media sosial ini untuk mendekati anak muda. Perlu diambil penekanan, saya kira perlu diwujudkan satu budaya sosial anak muda dalam membentuk pemikiran mereka, agar dapat membawa bersama idea-idea kepimpinan, terutama gagasan politik matang dan sejahtera ini. Mungkin perlu diwujudkan Institut Pemikiran Anak Muda di bawah PAS Selangor sendiri. Saya sebenarnya melihat di peringkat Dewan Pemuda PAS, saya mengambil contoh Dewan Pemuda PAS, kita ada Akademi Kepimpinan Pemuda. Namun kalau kita lihat pada tahun lepas, baru programnya sangatlah limited. Jadi saya kira mungkin PAS Selangor perlu caknakan hal ini. Kita ada Akademi Pimpinan Pemuda yang mana kita mahukan kepimpinan pemuda kita dibangkit, digarap, dilahirkan daripada sana. Jadi mungkin boleh diberi penekanan bagaimana boleh dijadikan satu institut mungkin. Kalau kita lihat di Selangor ada Institut Darul Ihsan. Diperuntukkan 2 juta. Kata Yang Berhormat MB Selangor. Mungkin boleh digarap bersama, diadakan joint venture bersama, walaupun ia daripada parti politik, mungkin boleh dibincangkan bersama bagaimana boleh turut sama berada dalam Institut Darul Ihsan ini. Yang mana saya lihat ada program pencerahan Selangor. Di dalam itu diberikan bagaimana idea-idea pembangunan negeri Selangor ini agar anak muda dapat sama-sama membawa idea-idea pembangunan terutamanya daripada PAS negeri Selangor ini ke peringkat tertinggi. Yang ketiga, agenda pendidikan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah berfirman, adakah samanya orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, mendapat ingatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi kita nak mewujudkan anak-anak muda yang mempunyai akal, pemikiran yang sempurna, yang matang dan boleh mensejahterakan rakyat dan kepimpinan yang akan datang. Jadi saya kira pimpinan negeri terutama PAS Selangor perlu menyahut seruan ini. Antaranya kita mengambil penekanan dari sudut bawah lagi, iaitu seriti itu sendiri. Kita ada gasis hari ini dan kita ada tawas dan sebagainya yang memberi penekanan kepada pendidikan di peringkat bawahan. Jadi seriti ini saya lihat di peringkat kawasan-kawasan banyak pemuda yang banyak menyumbangkan tenaga. Sampaikan kadang-kadang kita ada beberapa kawasan yang telah mencadang untuk dibuka seriti seawal tahun 2017, namun peruntukan masih lagi belum mencukupi. Sedangkan kita memberi penekanan bahawasanya pendidikan adalah core ataupun teras utama dalam membangunkan masyarakat yang berilmu, matang dan sejahtera. Jadi saya kira ini perlu diambil penekanan bagaimana boleh dibantu seriti ini dan bagaimana boleh dibangunkan pusat-pusat pembangunan minda dan sahsiah anak-anak muda kita.
Yang keempat, mengoptimal platform dakwah. Sejauh mana dakwah terutama kepada golongan non-Muslim atau not yet Muslim yang masih gagal kita tembus secara majoriti. Secara majoriti, terutama di kawasan-kawasan pinggiran luar bandar. Contoh di Sepang dan kawasan-kawasan yang di luar bandar ini, banyak golongan non-Muslim ataupun not yet Muslim, China dan Indianya, yang masih lagi ada rasa sensitiviti terhadap agama Islam ni sendiri. Contoh paling dekat, masjid. Saya bertugas di masjid di tempat saya. Saya ingin mengajak mereka untuk mesyuarat di masjid saja Cina. Orang Cina, dia dah ada skeptikal. Dah ada persepsi, bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Takutlah. Boleh makan enggak dalam ni? Stigma yang masih ada. Stigma yang masih ada. Sejauh mana telah diambil penekanan ini dalam memberikan ruang dan peluang mereka mendalami rahmat dan keindahan yang ada dalam Islam ini di peringkat pimpinan dalam melestarikan usaha dakwah ini, terutama kepada golongan non-Muslim. Ya, kita ada dakwah islahiyah, tapi dakwah Islamiah juga perlu kita berikan penekanan. Yang kelima, di sebalik masa yang sebenarnya sudah pun lebih, saya tak tahu siapa menjaga masa, tapi saya ada jaga masa saya. Saya mohon maaf, saya ambil masa lebih kurang seminit sahaja lagi. Budaya politik matang dan sejahtera. Pemuda melihat, 3PS melihat, idea politik matang dan sejahtera ini sangat bagus. Sangat menyentuh jiwa anak muda kerana anak muda perlu dihidupkan dengan kefahaman dan bukan emosi. Kerana kita faham sendiri, anak muda ini sifat mereka memang emosional. Jika ditambah lagi, disemarakkan lagi dengan budaya politik emosi, fitnah dan sebagainya, maka akan porak-porandalah kepimpinan pemuda yang ada akan sekarang. Dan nak lihat kepimpinan masa akan datang, lihat anak muda yang sekarang, kata ulama, cerdik pandai. Jadi kalau ini berterusan berlaku, saya kira budaya politik matang dan sejahtera ini perlu diperkukuhkan lagi, diperkasakan lagi dengan NGO-NGO yang bukan non-partisan. Kita banyak melibatkan dengan NGO-NGO yang ada di bawah kita sendiri. Ini muhasabah untuk kita bersama. Kita wujudkan NGO, kitalah orangnya. Sejauh mana kita betul-betul mendekati mereka yang ada di luar sana yang benar-benar terlibat dengan masyarakat, yang masyarakat di luar masih ada lagi memandang politik ini sempit, politik ini bukan sebahagian daripada urusan kehidupan mereka. Saya kira itu 5 touch point yang boleh kita sama-sama ambil peranan, juga pimpinan juga dan Selangor daripada kami anak muda, membudayakan politik matang dan sejahtera secara menyeluruh melalui ikatan NGO-NGO, mengoptimalkan platform dakwah terutama kepada mereka yang not yet Muslim, melestarikan agenda pendidikan, mengambil kira apa yang ada di Seriti di semua peringkat, dan di samping itu juga turut membina dan membentuk jaringan sosial anak muda dan cuba untuk menjuari isu anak muda dengan cuba untuk membawa pusat komuniti anak muda, himpunkan anak muda, harapan agama, bangsa dan negara. Sekian daripada saya, moga memberi manfaat dan kebaikan untuk semua. Pembukaan untuk pada hari ini, minta halal masa yang saya curi. Assalamualaikum.